Beberapa inisiatif disediakan melalui Darussalam Enterprise atau DARE bagi membantu perniagaan di peringkat awal berkembang dengan memanfaatkan teknologi, meningkatkan pelaburan dan membina model perniagaan yang inovatif. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa Majlis Mesyuarat Negara mengongsikan mengenai pembiayaan berjumlah kira-kira 23 juta ringgit Brunei oleh Bank Usahawan kepada 515 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Hampir 90% daripada pengusaha adalah peniaga Bumiputera. Bank Usahawan juga memberi nasihat dan bimbingan kepada PMKS terutamanya mengenai perkara-perkara asas perniagaan dan keusahawanan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan akan terus berusaha bagi memastikan keluaran serta sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dalam mukadimah bagi belanjawan kementerian berkenaan, antara lain menggariskan cadangan peruntukan yang disediakan memfokuskan kepada perancangan dan pelaksanaan program dan inisiatif yang menjurus kepada usaha-usaha mendukung pertumbuhan serta peningkatan keluaran industri di bawah sektor makanan, mendukung pembangunan dan pemeliharaan sumber hutan dan mendukung pertumbuhan dan pembangunan industri pelancongan. Penglibatan belia dalam bidang pertanian penting ke arah meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan menjamin sekuriti makanan dan ekspor. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengongsikan jumlah pengusaha belia yang terlibat secara aktif dalam aktiviti-aktiviti pertanian dan perikanan di negara Brunei Darussalam menunjukkan peningkatan iaitu dari 137 orang pada tahun 2021 kepada 162 orang pada tahun 2022. Semasa sidang yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin juga menyeru para belia yang sedang mencari pekerjaan untuk memilih aktiviti perusahaan dalam bidang pertanian sebagai salah satu bidang pilihan pekerjaan atau kerjaya tetap. Bagi proses pengimportan daging ke negara Brunei Darussalam, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengongsikan terdapat 2 peringkat harus dijalani iaitu pemeriksaan dari segi kesihatan dan penyakit haiwan dan bekerjasama dengan pihak Kementerian Hal Ehwal Ugama berkenaan kehalalannya. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama, turut mengongsikan daging yang akan diimport ke negara Brunei Darussalam mesti disahkan terlebih dahulu tempat penyembelihannya untuk diberikan sijil halal. Dan pemeriksa berperanan menentukan kehalalan tempat penyembelihan sebelum memberi pengiktirafan. Kerjasama strategik dengan organisasi swasta membuka peluang mewujudkan ekonomi dinamik dan mampan. Ini termasuk penandatanganan memorandum persefahaman meliputi bidang kerjasama utama yang bertujuan menggalakkan pengetahuan dan mengukuhkan pemahaman bahan binaan mampan dengan tumpuan kepada simen dan konkrit. Majlis penandatanganan dimeterai antara Universiti Teknologi Brunei UTB dengan Butra Heidelberg Cement Sendirian Berhad semasa Green Construction Dialogue 2023 yang diadakan di The Empire Brunei Jerudong. Green Construction Dialogue yang dianjurkan buat julung kalinya bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai agenda kemampanan dalam industri pembinaan domestik, menyediakan perbincangan tentang cara mempromosikan amalan lestari melalui pembangunan simen rendah karbon dan penggabungan bahan binaan mampan lain dalam persekitaran binaan.
Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB terus meningkatkan usaha promosinya bagi menarik pelaburan asing ke negara Brunei Darussalam. Bagi meneruskan usaha tersebut, LKEB dengan kerjasama Pusat ASEAN Jepun menganjurkan seminar mengenai peluang-peluang pelaburan di negara Brunei Darussalam. Seminar kali ini mendedahkan potensi pelaburan 5 sektor keutamaan negara iaitu minyak dan gas hiliran, makanan, perkhidmatan, info komunikasi maklumat ICT dan pelancongan. Universiti Brunei Darussalam UBD melancarkan prototipe bateri kenderaan elektrik yang dinamakan Mantuka Aswad. Prototipe itu akan dipertandingkan di pertandingan Shell Eco Marathon Asia yang bakal berlangsung di Lombok, Indonesia bermula 4 hingga 9 Julai 2023. Tahun ini pasukan perkasa Darussalam akan mewakili UBD ke pertandingan tersebut. Peluang dan potensi yang masih terbuka luas dalam sektor pertanian dan agri makanan di negara ini antara pendorong Awang Muhammad Fayyad Syairazi bin Haji Anwari untuk mengusahakan bidang pertanian. Mula beroperasi sejak bulan Julai 2019 melalui projek Rintis Belia di bawah Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Syarikat Ibnu Anwari Enterprise telah diberi peluang untuk mengusahakan tapak seluas 1.2 hektar bagi tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan tidak bermusim. Pada November 2021, syarikat tersebut berjaya mendapat kelulusan dan kebenaran bagi mengusahakan kawasan tambahan seluas 2 hektar menjadikan keseluruhan kawasan seluas 3.2 hektar di kawasan kemajuan pertanian Kampung Sinaut di daerah Tutong. Pada mulanya kalau sewaktu projek Rintis, syarikat mengeluarkan ataupun tanaman lada hidup dan juga limau kasturi itu merupakan keluaran utama syarikat dan alhamdulillah hari ini syarikat mengeluarkan antara variasi macam sayur-sayuran antaranya lada hidup, lada Thailand, kacang panjang, terung, timun, lobak putih dan banyak lagi dengan tumbuhan juga buah-buahan tidak bermusim itu limau kasturi sebanyak 150 pohon. Pada mulanya tanaman yang diusahakan ini secara konvensional tetapi alhamdulillah secara berfasa syarikat turut mempraktikkan serta menggunakan beberapa kaedah teknologi yang diperkenalkan pada tanaman ini antaranya dengan menggunakan rumah terlindung dan sistem pengairan serta pembajaan irigasi pada batas tanaman selain daripada peralatan jentera pertanian. Bantuan dan kerjasama yang berterusan dari pihak kerajaan, khususnya Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan setentunya membantu meningkatkan lagi hasil produktiviti. Pelbagai cabaran dan rintangan dihadapi sepanjang 2 tahun melalui projek Perintis Belia menjadikan syarikat lebih matang dalam memahami dan menerajui bidang pertanian, khususnya bagi tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan tidak bermusim. Alhamdulillah, berdirinya syarikat hingga ke hari ini adalah atas usaha serta komitmen berterusan dari pihak pengurusan maupun warga kerja yang sentiasa bersatu hati dalam mencapai dan juga merealisasikan setiap matlamat yang dirancang tanpa mengenal erti putus asa. Selain daripada reda dan juga doa kedua ibu bapa itu sebagai nadi utama yang menjadikan syarikat terus bersemangat dalam meningkatkan produktiviti dan juga hasil keluaran ladang. Di kesempatan ini ucapan terima kasih turut dirakamkan khusus buat rakan-rakan pengusaha pertanian yang sentiasa terbuka dalam menerima kehadiran pengusaha baru
untuk berkongsi pengalaman dan juga apa jua ilmu seterusnya membantu dalam meningkatkan hasil tanaman syarikat. Ukhuwah perpaduan dalam sikap pemodelan di kalangan pengusaha-pengusaha ini dapat dalam membantu antara satu sama lain, antara bukti jelas betapa pengusaha-pengusaha tempatan ini bersatu hati untuk bergerak selaras dengan pihak kerajaan dalam memajukan dan juga meningkatkan keluaran hasil pertanian negara.